وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih lagi. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, yassir li amri, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah fasihkanlah lidahku, yafqahu qawli, bila faham kata-kata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wajibat Islamul jannah." Sama sebut pada waktu pagi 3 kali, batu pada waktu petang 3 kali dah. Wajibat Islamul jannah, Nabi kata dapat masuk syurga bersama Rasulullah. Ingat belakang dah kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa kasih kepada sunnahku, siapa hidup sunnahku, faqad ahabbani, maka ia kasih kepada aku. Wa man ahabbani, dan siapa kasih kepadaku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di dalam syurga nanti. Apa kita nak masuk syurga, belakang banyaklah kita beramal ibadah dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Rawahu Bukhari. Artinya semua umatku akan masuk ke syurga kecuali orang yang enggan tidak mahu. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang taat pada aku akan pasti masuk syurga, dan siapa derhaka melakukan maksiat kepada aku, dialah orang yang enggan." Kalau orang dosa banyak tidak bertaubat dah, esok menyesal dah. Ada satu kali apabila semua umat Nabi ketika orang beriman masuk syurga bersama Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, masa tak puas hati berapa lagi?" Maka Rasulullah cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, jika ada umat aku tu dari neraka dah, aku tak puas hati lagi, aku tak boleh masuk lagi syurga, ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala suruh para malaikat ni tengok dari api neraka, ada lagi kau umat Nabi dah. Nak kata Nabi rindu cinta kepada kita tahu tu. Apabila malaikat pergi tengok umat dia dah, umat Nabi tu dari api neraka, ada lagi ambil. Apabila naik tu dah basuh mandi dari air Kausar dah, minum air Kausar, lepas cuci muka dah. Apabila nak masuk syurga, maka Allah Subhanahu wa taala dah umat dia ramai bakal nak masuk syurga bersama Rasulullah dah. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kali pula dah, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, reda dak ni dah? Rasa puas hati ke dak ni? Umat kamu nak masuk syurga dah." Maka Rasulullah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, jika ada seorang dah nasaya, dia tak akan masuk syurga dah. Tak reda lagi, tak suka hati lagi." Apabila yang terakhir malaikat pergi tengok dah umat Nabi semua tu kalimah, ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dah. Kalimah siapa ada kalimah dua ni akan dapat masuk syurga dah. Walaupun yang ada dosa sekalipun, akhirnya dia dapat masuk syurga juga. Sebab mana? Sebab dia ada cahaya muka dah di muka. Akhirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam api neraka tu dah. Semua malaikat ambil orang Islam lah, ambil semua tu dah. Maka lepas pada itu dah
Rasulullah apabila semua masuk syurga semua dah, dari neraka tak ada dah. Lepas tu Rasulullah suka hati dia sebab nak masuk dah syurga bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah tanya para sahabat, wahai para sahabat, siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah. Sebab mana? Sebab para malaikat ni dia dia tak ada dosa dah. Tidak ada dosa, tak pernah buat dosa. Dia sentiasa buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Maka Rasulullah jawab, betul, ada lagi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat jawab, ya Rasulullah, ada lagi para nabi, ya Rasulullah, para nabi. Maka Rasulullah jawab, ya betul, orang yang paling mulia. Tapi ada lagi orang yang paling mulia. Maka para sahabat jawab, para wali ya Rasulullah. Sebab mana? Sebab ia sentiasa buat amal ibadat, suka zikir, suka baca Quran dan jauh daripada buat maksiat. Maka Rasulullah jawab, ya betul, ada lagi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat nak jawab tak boleh, dengung. Semua para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia dia? Tak kita jawab tiga golongan dah dia. Para malaikat, para nabi, para wali. Ada lagi orang paling mulia. Maka para sahabat nak jawab tak boleh. Maka Rasulullah apabila Rasulullah nak jawab tu, Rasulullah duk dengung ustaz, mengalir air mata dia. Mengalir air mata ni titik. Rasulullah titik dan cinta kepada umat dia. Dia kata ummati dan umatku dan yang cinta kepada aku, yang tak pernah lihat wajahku, tak pernah bersama aku dan dia rindu kepada aku. Dia sentiasa berselawat kepada aku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam kita dengan nasihat ni, banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat 10 kali sehari dan wajibat syafaati, Nabi akan syafaat kita di pada masa nanti. Yang sangat dahsyat, yang sangat panah dan kita selawat kalau tak boleh 1 kali sehari dan kita selawat 10 kali tak apa dah. Man sallallahu alaihi wasallam wa inna sallallahu alaihi wasallam. Tuhan akan beri kebaikan dan 10 kali. Tuhan akan ampun dosa kita, ampun dosa kita 10 kali. Tuhan akan derajat kita di syurga nanti 10 kali. Banyak sama tahu kita dengan nasihat, kita banyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan. Lepas tu siapa selawat 1000 kali dan. Kalau siapa boleh selawat 1000 kali ni, alhamdulillah dan. Nabi jawab, siapa selawat kepada aku 1000 kali, nescaya dan akan bersama aku di dalam syurga nanti dan. Akan masuk syurga bersama aku nanti dan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu syurga rindu kepada orang mukmin dan orang yang beriman, beramal soleh dan orang iman dan takwa. Yang pertamanya kat mana? Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan baik dan orang puasa bulan Ramadan dengan baik, dengan iman dan. Lepas tu yang keduanya, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang suka rindu kepada baca Al-Quran dan. Ada satu pakcik tu, orang negeri Arab, dia sentiasa baca Quran 10 juz sehari dah. Satu hari dia diperiksa penyakit dia ni, dia mau sakit, tiba-tiba doktor dia nak belah, dia kaya ada penyakit. Maka dia minta izin dengan bomo dia nak semayajak dulu, nak baca Quran. Selepas daripada mayajak, dia berdoa. Lepas tu dia baca Quran, tiba-tiba dia dah atas hati dia baca Quran, dia suka baca Quran, dia rindu baca Quran. Umur banyak dah, umur kat 60-70 dah. Seorang negeri Arab dah, seorang yatim, pakcik dah. Lepas tu dia duk baca dah, ketika dia duk tidur tu, doktor nak periksa tu, tiba-tiba dia belah dah. Dia pocok ubat sebel, dia belah. Mulut pakcik ni duk senyap dah, duk senyap. Pejam mata dah. Tapi doktor ni apabila dia belah siap tu dia koyak kepada bomo-bomo dia wasai dia pakcik ni. Sebab kan pakcik ni dia sedap dah mata dia dah. Tutup dah.
mulut pun tak ada kecek, tapi Quran elok bunyi, hati dia ni dia baca. Nak kata Tuhan nak nak tunjuk dia Al-Quran ni mukjizat dah yang paling besar dah sekali dah. Nak kata hikmah dah. Lepas tu banyaklah kita baca Al-Quran dah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atan li ashabihi dah. Sebab mana apabila kita baca Al-Quran, esok-esok Al-Quran ni akan tolong kita di pada masa nanti dah. Nak malam dah, kalau kita boleh istiqamah, kita baca surah Tabah dah. Siapa baca surah Tabah, apabila yang mati akan selamat dah daripada ipik kubur dah. Ipik kubur. Azab yang seksa sekali apabila tunggu mula-mula tu dah. Ulah hajatul akhirah nak mari tu 99 ekor dah. Mari duk ketik kita dah. Lepas tu yo ipik dah. Bumi tu ipik ni dah dia marah sebab mana? Sebab kita buat dosa banyak, tak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ipik dah. Lepas tu yang ketiganya, orang yang selalu memberi makan, menjamu makan kepada orang lain. Orang yang suka beri makan kepada orang pakai miskin, orang susah dah. Ada seorang di Mesir, amalan dia ni suka beri makan ya kepada orang pakai miskin, orang susah. Tiap-tiap hari dia 3 kali sehari dah. Tiba-tiba satu hari dia pergi di Mekah dah. Apabila dia pergi Mekah, dia buat umrah dah. Tak sah dia bayar. Nak buat apa lagi dah, dia nak berdoa di Hijri Ismail dah, di Sulaiman. Apabila dia semai hajat, dia berdoa, tiba-tiba mati dari sujud. Maka dia tanya dah, apabila dia kelik, dia tanya bini dia sebab gapo dah, amalan gapo Tuhan mulia dia ni dah mati dalam keadaan sujud dalam semai. Maka bini dia goyak, dia ni suka beri makan dia kepada orang fakir miskin dah. Sebab mana? Sebab kita beri makan kepada orang fakir miskin esok ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat buat mari makan di syurga kepada kita dah. Salah satunya ia buat mari air Kausar di dalam syurga. Siapa minum air syurga Kausar ni tidak dahaga selama-lamanya dah. Syurga ni rindu dah kepada orang yang berperkara dah. Yang terakhirnya buat mana? Orang yang sentiasa dalam zikrullah dan ahli zikir dah. Sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri, saya nasihat saya sendiri, ayah dan ibu-ibu dah, kita pakai zikir dah 300 pagi, 300 petang dah. Amalan dakwah dia ajak kita supaya apa? Supaya hati kita bersih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat dari hati, Tuhan akan jadi satu pokok di dalam syurga nanti. Lepas tu kita ingat Tuhan akan ampun dosa kita seperti buih di laut apabila kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok kayu dah, ikan dia bertasbih kepada Allah Ta'ala, burung bertasbih kepada Allah Ta'ala. Lepas tu banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa baca istighfar 3 kali dari perkunia dah, Nabi royak Tuhan akan ampun dosa dia ni seperti buih di laut dah. Nak kata walaupun kita dosa selamanya dah, Tuhan akan mengampun lagi dah. Nak kata Tuhan sayang kepada kita dah. Dan nak kata kita zikir, Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat jadi istana di dalam syurga. Kita nak zikir dah ni dah, kita nak zikir sama kita dengan nasihat, kita nak zikir dah. Para malaikat dua istana di dalam syurga lagi. Lebih comel daripada Dubai lagi. Pak kita tengok dah, atas dunia lah dah paling comel sekali dah. Banyaklah kita zikir. Lepas tu yang ketiganya, banyaklah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Siapa selawat banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jami ahli syurga. Dan amalan yang membawa tuannya ke syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah nak pergi berhijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah, maka dia bayar kepada para sahabat, wahai para sahabat semua, nak ada amalan yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, ufsus salam, sebarkan salam. Apabila kita sebarkan salam dah, Tuhan akan gugur dosa-dosa kita dah. Wasallu ufsus salam wa at'imut ta'am, beri makan ni kepada orang yang pakai miskin, wasilatul arham, humusiratul rahim, kasih sayang. Siapa nak banyakkan umur dan humusiratul rahim, Tuhan akan beri 2 perkara. Yang pertamanya, Tuhan beri banyakkan umur,
Yang keduanya akan mudah rezeki. Lepas tu yang keempatnya wasallu billahi wan nasiniya tadkhulul jannah bisalam. Pada waktu malam dia bangun dah, dia bangun sembahyang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengalir air mata. Inna dam alil wahidah tudfitu ukhra li jahannam. Satu titik kita mengalir air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghapuskan neraka jahannam seluas laut di atas dunia ni dah. Dua air mata kita ni kita tiap atas dunia ni dah. Kita menyesal yang pertamanya, kita menyesal atas dosa-dosa kita. Kita tak saja kita tak bangun mai tahajud, kita waktu tidur kita menyesal dah, kita sedih dah. Tiba-tiba kita tak ambil sembahyang, kita sedih, ya Allah, syukur ya Allah dah. Ya Allah, banyaknya dosa kami, banyaknya ujian kami dah. Mengalir air mata. Air mata tu akan jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan jauh kita ni daripada benteng-benteng daripada neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala dah. Walaupun kita tak boleh mai tahajud dah, kita ajar dulu mengalir berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya air mata yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang nak syurga dah, buat syurga yang mengalir dah. Penuh beda-beda dari dah, yang cantik, yang comel, penuh-penuh air yang mengalir dah. Sangat lazat bang sudah dalam syurga. Lepas tu akhlak yang baik. Akhlak yang baik paling banyak memasukkan tuan ke syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Tirmizi. Artinya paling banyak amalan yang memasukkan ke syurga seseorang ke syurga ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perangai yang baik. Akhlak yang paling baik sekali akhlak Rasulullah. Ada orang yang tanya isteri Rasulullah, mana akhlak Rasulullah? Iaitu Al-Quran dah. Akhlak Rasulullah ni satu ketika dalam perjalanan ni di padang pasir, Rasulullah letih, maka dia rehat. Maka yang rehat tu duduk di bawah kayu dah di padang pasir, dia rehat tu. Tiba-tiba negak Rasulullah negak. Orang musyrikin bawa pedang nak baca dekat Rasulullah. Apabila nak baca dekat Rasulullah, maknanya jadi gentar. Orang musyrikin ni jadi gentar kan. Jadi jatuh pedang dia, maka Rasulullah khabar. Apabila Rasulullah khabar, Rasulullah pergi pedang dia. Sebelum dia nak baca tekak tu, orang musyrikin tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa boleh tolong kamu? Maka Rasulullah, ya Rabbi dah, Tuhan kami. Maka dia kata apabila bunyi nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka jatuh pedang tu dah. Apabila jatuh, maka Rasulullah punya pedang dia tak ditekak orang musyrikin. Wahai orang musyrikin, siapa boleh tolong kamu? Maka dia kata, minta maaf dah ya Rasulullah, dan aku tak sibuk dah ya Rasulullah. Tiba-tiba apabila Rasulullah beri maaf kepada dia dan beri maaf kepada dia, Rasulullah tak nak bagi tekak dia. Baiknya Rasulullah. Maka dia banyak, ya Rasulullah, ajalah mengucap kepada aku ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam dah. Apabila dia kulit di kampung dia banyak, baiknya akhlak Rasulullah. Tempat-tempat orang dah beriman lah, tempat-tempat orang musyrikin tempat dia dah. Maka dakwah yang banyak sama sembah akhlak Rasulullah, baiknya dia tak bunuh dia dah. Akhirnya orang kampung dia tak masuk agama Islam dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, yang kebanyakan yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa, iman dan takwa. Iman ni yang membawa kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni akan membaikan kita jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ana ma'a 'abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu, rawahu Ibnu Majah. Artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, aku berserta hambaku selama ia menyebutkan
dan bergerak dua bibirnya menyebutku. Rawahu Ibnu Majah dia. Nak kata apabila kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Uzkuruni azkurkum. Apabila kita ingat kepada Allah, kita sebut nama Allah dan maka Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita. Apabila kita nak gapo Tuhan akan beri kepada kita dan amalan yang sangat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Artinya tidak beramal Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala seperti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Apabila hati kita ingat kepada Allah Taala, hati kita akan jadi tenang. Kita sedih, duka cita deh, rasa sabuk, sakit hati, kita ingatlah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita semaya, doa mayajak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sabar ni laisal jazaa illa jannah. Tuhan nak syurga kepada dia dah. Satu kali kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Sumayyah. Sumayyah ni seorang perempuan yang mati syahid dah. Seorang wanita dah, sahabiah yang mati syahid kena buat seksa kepada Abu Jahal. Dia buat seksa mana? Dia buat seksa aplok lagi, sepak lagi, kapal lagi kan. Akhirnya dia ambil lemai ni, dia cocok dia di bawah dia, mati dia. Sumayyah ni sebelum nak mati dia sabar. Wahai Sumayyah dia, sabarlah, bidai-bidai dari syurga duk nanti kamu dah. Nak kata agak seksanya Sumayyah dah. Nak kata. Lepas tu salah satunya para sahabat lah, nama Khabbab ni. Khabbab ni seorang hamba nama silap ni Abu Jahal dia. Dia buat seksa mana? Khabbab ni tuan luka dia ni buat besi dia, buat pedang, buat setruk. Apabila yang masuk agama Islam dengan Rasulullah, tahu apa orang Abu Jahal, Abu Lahab ni, fakut dua musyrikin dia. Dia suruh semua dia ikat Khabbab ni ambil seksa mana? Ambil baju setruk tu dia buat tengah dia, panah-panah bubuh dari dia. Lepas sakitnya dia. Nak kata kita munculnya dia agama Islam ni sampai kita ni dia. Alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia. Ramai lagi orang Islam tapi tak sembahyang dia. Esok-esok macam mana nak selamat dia? Sebab awal ma yahasabu 'ala al-insan yawmal qiyamah as-salah. Wa idza sulihat sulihal amaluhu wa idza fasadat amaluhu. Amalan yang pertama dari soal apabila mati seorang ada solat semaya. Apabila semaya yang sempurna dia, amalan lain sempurna dia. Banyak pemuda kita tak semaya, anak-anak kita dia pakak-pakak larilah, pakak-pakak suruh dia. Esok-esok apabila kita suruh dia, kita akan lepas dia. Kalau kita tak suruh dia, belaklah kita sebenarnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dia. Banyaklah kita baca doa ni dia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita pergi atas kepala dia dah, yang tapal yang sekeh kepala dia, kemana dia. Kita nak tak atas kepala dia tu kita baca ya Allah dah dengan berkat Rasulullah dah. Jadilah anak juruan ya soleh haji semaya suka baca Quran dah. Taat kepada dua ibu bapa dah. Kita baca dah nak malam dah. Pas kita besar tu anak dah, anak tu semaya lah cukup. Esok-esok ibu bapa mati dah. Esok anak dah semaya sebab kita juga kita tak suruh. Ada kita suruh dah dah lepas. Ada anak dah. Kita tahfiz dah. Esok-esok anak kita akan soriat pada anak kita dah. Wah kita nak datang ngaji rupa jadi bawa ikut lah dah. Tapi sore tu untuk apa? Esok-esok ni apabila kita mati ni Nabi SAW dia royak dia akan syafaat tu hari istimewa bagi orang yang hafiz di Quran. Dia amal dengan hasil tu suci bersih dah. Dengan akhlak baik. Esok-esok tu hari istimewa setengah kata alim ulama yang royak dah 10 hari 70 hari dah. Nak kata untuk dari nafkah belakang tu dia boleh dia tu hari kepada dia dah istimewa. Dan ta'rif zikir ialah mengingati dan menyebut Allah dengan membaca tasbih. Subhanallah. Subhanallah dah.
Maha suci Allah, baiknya Allah dah. Apabila kita tengok orang raya, kita berzikir dah. Lepas tu awal-awal dah kita tengok awal ni jadi kalimah Allah dah. Apabila kita zikir, hati suci bersih. Hati kita ni, hati suci bersih, tenang hati kita ni, mengingati kepada Allah Ta'ala, kita reda semua. Apabila hati kita reda, suci dah. Apabila sampai peringkat mutmainah, Tuhan akan tunjuk kemanisian mata kita. Apabila kita tengok, hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Saya dah pernah tengok dah Tuhan nampak benda-benda comel dah kat atas langit. Biasa kita dah tengok kalau Tuhan nampak dah nama kalimah Allah dah, nama kalimah Nabi Muhammad dah. Nak kata apabila kita tengok muka tu jadi tenang berlaku, jadi suci hati kita, suku hati dah. Kalau sampai peringkat tu dah, orang panggil peringkat mutmainah ni, hati nak suci bersih dah. Hati suci bersih semua dah. Kita ada sifat syukur, sabar, reda dan ikhlas dan tawakal. Apabila sampai peringkat tu dah, ya ayyuhan nafsul mutmainah. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan hamba dia dah, wahai hamba yang hati tenang, hati yang suci bersih. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah syurga dia dengan sejahtera, dengan selamat dia. Nak kata dia. Bakat-bakat usaha dah. Banyaklah kita sama kita dengan nasihat, banyaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca Qudus, membaca takbir Allahu Akbar, membaca la haula wala quwwata illa billah. Siapa baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 7 kali dah, Tuhan akan beri dia segala hajat dia dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Tuhan, hadis Nabi riwayat, Tuhan nak beri benar-benar jamak di dari syurga dah, mahligai dah, permata-permata. Membaca hasbi Allah. Siapa baca hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa Nabi Ibrahim ketika yang nak masuk dalam api. Ketika yang nak masuk dalam api itu, para malaikat berdoa kepada Ya Rabbi, izinlah kepada aku tolong Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sebut hasbunallah, dan syukurlah Allah beri kepada aku sabar itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa baca itu 7 kali dan insya-Allah tu akan tenang hati dia, selesai segala masa-masalah dia. Lepas tu Tuhan akan terima segala hajat dia dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apabila Nabi Ibrahim masuk dalam api dah, apabila Nabi Ibrahim masuk dalam api tu 7 hari 7 malam dah dalam api. Namrud tu tengok dengan Haman, dengan askar dia, tentera tengok syukur untuk kita Nabi Ibrahim mati dah dalam api panah dah. Panah. Tiba-tiba sampai 7 hari, setengah hari ulama dia kata ada 40 hari 40 malam. Apabila sampai tu, sampai hari yang terakhir, ujian ribu kuat dan kelakar, tiba-tiba mampu habis dah api tu. Apabila mampu habis api, maka Nabi Ibrahim sujud dah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang bakat tengok dah, bakat tengok, pelik dah Nabi Ibrahim tubik dah, tak mati. Tak ada kena api sikit abuk dah, tak ada sakit sikit abuk, baju-baju dah, tak ada cari sikit abuk dah. Ini mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas daripada Nabi Ibrahim tubik daripada api dah, anak Namrud diri. Wahai Nabi Ibrahim, ajarlah kepada aku mengucap dah. Dia nak masuk Allah Islam semua dah. Pohon depan di istana raja tu dah, bakal masuk Islam berlaku dah. Akhirnya Namrud yang mati kan, dia mati Tuhan hantar seekor apa? Seekor nyamuk sayap sebelah. Masuk dari hidung dia sampai kepala bapa, akhirnya mati dah.
Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat tanya seekor nyamuk ni mu nak gapo hadiah bunuh Namrud ni. Namrud ni salah satu raja yang mengaku Tuhan juga dah. Yang mengaku ya Tuhan juga. Seperti Firaun juga dah. Akhirnya nyamuk tu dia nak gapo? Dia nak sayat dia yang atas dunia ni dia tak ada harga bagi dia. Dia nak sayat sebelah hati. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Dan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Siapa baca 19 kali dah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf dah. Siapa nak buat nawar dah, nawar air tawar, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali dah. 19 kali bacalah. Siapa baca 1000 kali sehari dah, Tuhan akan tunai segala hajat dia dah. Kalau boleh kita baca 1 kali sehari dah. Siapa baca hikmat baca bismillah ni banyak dah. Salah satu apabila kita mati selamat daripada ular-ular kalau bisa-bisa duduk dari kubur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 19 kali kita hadiah kepada Rasulullah dah. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah air tawar ni dah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sembuh segala penyakit dah. Pernah dah ulama kita dia baca bismillah dah. Dia baca bismillah kita letak tulis dah. Dia baca bismillah apabila baca bismillah dah. Akhirnya kita ya buat dalam air tawar tu dah. Siapa air tawar tu lepas dah. Lepas. Kalau kita buat lah ni kita buat ni dah. Siapa dekat tulis dah boleh baca dah. Baca doa Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 3 kali dah. Kita pusing pingin apa? Pusing pingin dah. Cara-cara dia. Kita ikhtiar usaha dah. Kita doa dah dengan Tuhan. Cara-cara dia kata kita doa kepada Allah Taala, ya Allah dah. Dia sakit nak tulis ni kalau sakit dah. Ada tiok yang sakit dah. Apabila kita buat nasi tu dah, kita baca doa, kita tulis dah sekali tu dah, tulis semua. Kita buat 2-3 kali dah. Alhamdulillah tu happy. Kalau kita orang dekat orang dekat kita ajar, dia buat dia lah, dia buat dia. Ila dah udah dah. Ada kita tak percaya, tadi kita makan nasi, kita terang lekat tulis lekat tulis, boleh buat ajar doa dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah, boleh ajar dia kan? Ingat tak? Boleh baca dah. InsyaAllah dah. Sekali dah. Dan membaca Al-Quranul Karim. Membaca doa yang maksud iaitu doa yang diterima dari Nabi SAW yang dibaca pada waktu pagi yang tertentu. Dipandang sebagai juga zikir mengingati akan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebutnya, mengerjakan segala ketaatan. Kerana itu majlis-majlis mengajar agama juga dinamakan majlis zikir. Majlis supaya kita nasihat dia, orang duk mengajar Quran, izaja maratu miryadil jannah. Apabila kamu datang halaqah di tanam-tanam syurga, wa iza fantahu, Nabi ayat suruh para sahabat suruh adu. Gapo tanam-tanam syurga ya Rasulullah? Para sahabat halaqatul zikr. Dan halaqah yang zikir mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk dengan nasihat, duk dengan ngajar para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat mari tengok dia duk doa gapo ni, duk mari dengan ngajar dengan nasihat gapo ni. Bapa yang berdoa, kita berdoa 2 kali ya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya kita berdoa ya Rabbi masuklah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti dah. Yang keduanya, lepaslah azab siksa kami dah. Itu 2 kali. Maka para malaikat digoyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, kau dia minta 2 kali ya. Yang pertamanya nak masuk syurga bersama Rasulullah, yang keduanya nak jauh daripada azab siksa dah. 2 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersaksilah syurga neraka ni kau ni Tuhan Allah bersyurga pasti jauh daripada neraka. Amin insyaallah dah.
majlis-majlis perhimpunan untuk membicarakan halal dan haram. Sekira juga majlis zikir, majlis menyebut Allah, kerana majlis itu membawa kita mengingati Allah dan membawa kepada sedar dan insaf. Lepas tu akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu kita sebelum kita nak berdoa tu, kita nak bayar kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Yang pertamanya berganda rahmat dan melimpahkan Allah SWT kepadanya. Tuhan beri rahmat kebaikan kepada hamba yang suka bersalawat. Yang keduanya akan dapat keberkatan dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat, di hari kiamat nanti, di pada masa nanti. Satu hari para sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana kamu nak umat kamu? Sebab dah ni aku tak apalah, boleh naik doa kamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah bayar kepada para sahabat, "Tak payah, tak pelan umat aku. Apabila di pada masa nanti dia tengok umat dia ni, aku cuci bersih muka dia sebab ada, sebab ya umat aku ni suka semaya suka baca Quran, suka ambil semaya sebab satu titik kita ambil semaya akan jadi satu malaikat berdoa kita sampai hari kiamat nanti." Yang keempatnya, kelebihan selawat mendapat doa rahmat dari para malaikat. Yang terakhirnya, terpelihara dari yang membimbangkan di dunia dan di akhirat, dari hidup bahagia. Banyaklah kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami masuk syurga bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dengan iman dan takwa. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada atas siksa kubur yang sangat dahsyat, sakitnya muka nanti kata. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada ulah istiqalah bisa-bisa. Ya Allah, di dalam kubur nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah dari kubur nanti tanaman di syurga. Ya Allah, buahnya curah dari kubur nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah di pada masa nanti selamatlah kami bersama Rasulullah dengan arsyilah sab'ati zilluhullah fi zillih yauma la illa zilluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami dan kami ini di mizan terima sebelah kanan kami, supaya kami dapat masuk syurga bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami fikir siratal mustaqim seperti kilat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, masuklah kami syurga dengan iman dan takwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli.